Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Naim bin Johari dan saya merupakan salah satu dari 3 ahli kumpulan kami. 2 ahli kumpulan saya yang lain ialah Eric anak Nawims dan Haman Jeranding anak Joseph. Pada masa kini, pembangunan teknologi telah banyak membantu manusia untuk melakukan dan melaksanakan aktiviti harian termasuklah dalam pekerjaan. Namun, pada masa yang sama, kita semua pasti kurang jelas dengan apa yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian tenaga. Apakah prinsip ini masih relevan dan dapat digunakan sehingga sekarang? Untuk menjawab persoalan tersebut, kami telah melakukan projek kecil yang akan mengaplikasikan prinsip tersebut. Okey, slide seterusnya. Nama produk bagi projek kecil kami ialah Botchill. Nama tersebut datang dari gabungan 2 patah perkataan, iaitu bot dan kecil. Produk ini telah dihasilkan dari bahan kita semula seperti polisterin, gelang getah dan batang aiskrim. Mari kita lihat lakaran bagi produk ini pada slide yang seterusnya. Seperti yang kita dapat lihat, produk ini terdiri daripada beberapa komponen penting. Antara komponen tersebut termasuklah propeller yang diperbuat daripada gelang getah dan batang aiskrim. Seterusnya, badan bot pula diperbuat daripada polisterin dan batang aiskrim untuk mengukuhkan lagi struktur bot tersebut. Dan bahan yang terakhir ialah pemberat. Pemberat ini diperlukan untuk menstabilkan bot kita. Lakaran ini hanyalah panduan semata-mata dan produk akhir akan dihasilkan mengikut kreativiti pelajar yang akan menghasilkan produk ini. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan penerangan untuk slide yang seterusnya kepada Hamans. Okey, terima kasih. Jadi, saya akan menerangkan bagi objektif, sinopsis dan juga bahan-bahan bagi produk ini. Jadi, objektif saya adalah untuk mengetengahkan prinsip keabadian tenaga kepada pelajar sekolah dan kepentingan STEM dalam kehidupan. Seterusnya, sinopsis produk. Jadi, prinsip keabadian tenaga adalah dalam suatu sistem tertutup. Tenaga tidak boleh dibentuk dan dihapus, tetapi suatu tenaga boleh ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga yang lain, seperti tenaga kepaya elastik kepada tenaga kinetik. Jadi bahan-bahannya adalah bagi untuk produk ringkas, batang aiskrim, polistirin, hot glue gun, gelang getah dan pita pelekat jika perlu. Manakala untuk produk kompleks, bahannya sama seperti produk ringkas seperti batang aiskrim, polistirin, hot glue gun, pita pelekat dan mesin motor, rangka mini, all-wheel drive race car dan juga bateri. Jadi seterusnya saya akan menunjukkan video cara pembuatan bagi produk ringkas tersebut.
Jadi itu adalah tutorial bagi cara pembuatan produk ringkas tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimana penukaran tenaga terjadi dalam produk ringkas tersebut. Jadi apabila gelang getah diputar bersama propeller, gelang getah menyimpan tenaga keupayaan elastik. Setelah bot tersebut dilepaskan ke permukaan air, gelang getah akan berputar kembali ke bentuk asal mengikut arah berlawanan dengan putaran awal. Hal ini secara tidak langsung akan menukar tenaga keupayaan elastik ke tenaga kinetik yang menolak bot ke hadapan untuk bergerak. Seterusnya, saya akan menerangkan pertukaran tenaga dalam produk kompleks. Hampir sama seperti produk ringkas. Dalam produk kompleks, sel kering iaitu bateri digunakan sebagai sumber tenaga iaitu tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini digunakan untuk memekalkan tenaga kepada DC motor untuk memutarkan propeller yang terdapat di bahagian belakang bot. Seterusnya, saya akan menerangkan aktiviti pelajar untuk produk ini. Jadi pelajar boleh mereka bentuk dan mengubah sesuai bot tersebut. Jadi para pelajar akan mereka bentuk dan mengubah sesuai bot mengikut kreativiti dan inovasi para pelajar masing-masing. Jadi namun demikian, bahan-bahan dasar seperti polistiren, batang aiskrim, pistol gam panas, pita pelekat dan gelang getah hendaklah digunakan sepenuhnya dan tiada bahan lain dibenarkan. Sebagaimana yang kita tahu, pemulai ubah dimanipulasi akan mempengaruhi keputusan pemulai ubah bergerak balas. Justru itu, kami mengalahkan para pelajar untuk membuat lebih daripada satu hasil bot agar boleh dibandingkan dan dijelaskan kepada kita nanti tentang hasil projek mereka. Seterusnya, saya akan memberikan slide seterusnya kepada Eric Anak Loe. Terima kasih kepada Saudara Humans. Dan untuk peraturan aktiviti ini, terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi dan dititik beratkan baik daripada para pelajar maupun pihak penganjur. Yang pertama, pelajar tidak dibenarkan untuk menggunakan bahan lain selain bahan-bahan yang telah dinyatakan dan disediakan seperti yang diberitahu sebentar tadi oleh Saudara Humans. Yang kedua, pelajar hanya dibenarkan mengubah storyboard mengikut bahan yang telah disediakan. Pengubah hendaklah berdasarkan pemboleh ubah dimanipulasi untuk memaksimalkan kecekapan bot. Bilangan putaran propeller dimalahkan sebelum dilepaskan ke atas air. Jarak yang dilalui oleh setiap bot akan diukur untuk menentukan pemenang. Pelajar sekolah boleh berkongsi dengan pengalaman dan refleksi pada akhir projek dan pembentangan. Untuk pemboleh ubah, kami membahagikannya kepada 3 pemboleh ubah iaitu dimanipulasi, dimalahkan dan juga bergerak balas. Seperti yang saya nyatakan awal tadi, terdapat 3 elemen yang boleh diubah oleh pelajar sendiri untuk meningkatkan kecekapan bot. Yang pertama adalah size propeller. Yang kedua adalah jumlah gelang getah dan yang ketiga adalah reka bentuk bot. Ketiga-tiga kriteria ini boleh diubah oleh pelajar. Seperti yang saya maklumkan juga, pelajar digalakkan untuk menghasilkan lebih daripada satu bot dengan berbeza-beza kriteria supaya mereka boleh melihat sendiri dan menilai sendiri bagaimanakah perbezaan ini boleh mempengaruhi kecekapan bot. Yang kedua adalah bilangan putaran gelang getah yaitu propeller diputarkan pada 30 putaran sebelum dilepaskan ke permukaan air. Dan bagi pemboleh ubah bergerak balas adalah jarak yang dilalui oleh masing-masing bot. Untuk produk ringkas begini, yang gambar ini adalah gambaran bagaimana produk ringkas kami yang telah kami hasilkan. Dan seterusnya saya akan mempertunjukkan atau memaparkan contoh bagi video produk kami.
Seterusnya, berkenaan dengan produk kompleks, kami juga telah menghasilkan satu produk kompleks di mana kami menggantikan sumber tenaga gelang getah kepada DC motor, di mana perubahan tenaga daripada tenaga keupayaan elastik kepada tenaga elektrik. Ini adalah gambaran bagaimana produk kompleks kami. Dan seterusnya kita akan melihat bagaimana produk kompleks ini berfungsi. Sekian itu sahaja daripada pembentangan daripada kami berkenaan dengan produk kami iaitu botchil. Sebarang pertanyaan, masalah yang ingin ditanya oleh para pelajar maupun pihak penganjur boleh langsung bertanya langsung mengajukan soalan tersebut ke ruangan komen kami di YouTube. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih.